Salam sejahtera kepada Miss Eva dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelum memulakan pembentangan kami yang bertajuk Confucianism, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Paluma Ebi Imbun dari kos ES120 dan saya akan membentang tentang pengenalan, objektif dan kesimpulan untuk pembentangan ini. Confucianism merupakan aliran atau ajaran yang diasaskan oleh ahli falsafah Cina, yaitu Confucius. Aliran ini merupakan falsafah semata-mata dan bukan agama. Confucius dilahirkan pada tahun 770 sebelum Masehi di sebuah negeri serantau yang wujud pada zaman China kuno, Lu. Ajaran Confucianism mula disebarkan pada dinasti Han, jadi disebabkan oleh respon kepada agama Buddha dan juga Taoism. Aliran ini mula disebarkan. Ia mula disebarkan pada abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi oleh ahli falsafah Confucius. Dengan penyebaran yang luas ini, ajaran Confucianism pun mula merebak dan menular ke negara-negara berdekatan seperti Jepun, Korea Selatan, Vietnam dan juga lain-lain. Dari sudut pandangan dunia pula, Confucianism dianggap sebagai falsafah atau ideologi politik dan bukan agama yang percaya kepada Tuhan. Confucianism ini menekankan ajaran yang membentuk etika dan juga moral manusia. Objektif yang terkandung dalam kajian ini adalah pertama, mengenal pasti latar belakang Confucianism dan kedua, membincangkan ajaran yang terkandung dalam aliran Confucianism. Hai, nama saya Mario Maximilian Moses dan saya akan membentangkan sorotan kajian lepas yang kumpulan kami dapati sepanjang menjalankan tugasan ini. Terdapat 4 sorotan kajian lepas yang kami perolehi, yaitu pertama daripada Dr. Muhammad Asrucim, di mana beliau membincangkan tentang Konfusianisme yang berasal-usul dari peradaban China. Ajaran ini pada mulanya dibentuk oleh Confucius atau dikenali sebagai Kung Fu Se akibat daripada peperangan yang menyebabkan masyarakat terpecah belah. Ajaran ini mengajar tentang moral dan tingkah laku yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tujuan utama ajaran ini diwujudkan adalah untuk membina sebuah sistem aturan, hukuman, dan juga mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Ini diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah-masalah duniawi yang dihadapi dalam kehidupan seharian manusia. Seterusnya, sorotan kajian lepas yang kami perolehi adalah daripada Wan Muhammad Akhyar Abshatar. Beliau mengkaji dan menerangkan tentang falsafah Konfusius yang sangat menekankan tentang prinsip moral pribadi dan politik, ketepatan hubungan sosial, serta keadilan dan keikhlasan. Menurut beliau, Konfusianisme juga dikenali sebagai Wujia. Dalam ajaran ini, Konfusius menekankan 5 hubungan antara manusia dan hubungan ini dikenali sebagai ulun. Hubungan ini mengajar seseorang tentang peranan mereka di dalam masyarakat. Konsep ini memaparkan masyarakat China sebagai sebuah masyarakat yang mementingkan nilai-nilai murni dalam kehidupan untuk membentuk masyarakat yang hidup bersatu tanpa mengira bangsa. Selain itu, sorotan kajian yang kami dapati adalah dari Becky Mungkaren. Kajian ini lebih kepada pemahaman konsep Li dari pemikiran falsafah Zhu Qi. Akibat daripada pengaruh yang tinggi ajaran Konfusianisme dari dalam China, ajaran ini berkembang pesat dan mempengaruhi falsafah neo-Konfusianisme dari berbagai negara. Objektif utama dalam kajian beliau adalah untuk mengkaji maksud Li dan hubungannya terhadap beberapa peristilahan lain neo-Konfusianisme seperti Qi dan Taiji dari segi pandangan Zhu Qi. Ini juga untuk mengerungkai asal-usul alam semesta. Dapatan kajian beliau mengatakan bahwa Li dan Qi adalah konsep berbeza dan mendapati bahwa Li lebih utama dari Qi tetapi tidak daripada segi pengertian masa atau waktu. Akhir sekali, sorotan kajian lepas yang kami dapati ialah daripada Anissa Rana Zarifah yang mengkaji tentang konsep ketuhanan dalam agama Taoism dan Konfusianisme. Beliau berpendapat bahwa kedua ajaran ini bukanlah aliran, ajaran moral, atau falsafah hidup. Namun ianya adalah sebuah agama karena kedua ajaran ini terdapat konsep ketuhanan, kitab suci, tata cara peribadatan, dan pandangan kehidupan setelah kematian. Kedua ajaran ini juga sangatlah mementingkan kehidupan bermoral diterapkan ke dalam pengikutnya, yang justru mewajarkan lagi bahwa kedua ajaran ini merupakan agama, karena terdapat kepercayaan reality transcendent dan unsur sakral dalam ajarannya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan bagian metodologi kajian. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, adalah lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello, nama saya Adriana Cheryl Gil-Edi. Sebelum saya bergerak lebih lanjut ataupun lebih mendalam tentang metodologi kajian ataupun metodologi yang digunakan oleh kumpulan kami, saya akan menerangkan sedikit tentang metodologi kajian. Jadi, metodologi ini merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengkaji kajian tertentu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat,
Metodologi juga boleh didefinisikan sebagai sistem yang merangkumi kaedah, prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan ataupun disiplin. Dalam kaedah ini, metodologi menerangkan cara sesuatu masalah itu dikaji, sebab sesuatu kaedah digunakan dan juga teknik yang tertentu yang digunakan. Metodologi membantu kita untuk lebih memahami dengan luasnya tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Pertama sekali adalah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kualitatif jenis analisis kandungan. Definisi kajian kualitatif ialah kajian ke atas sesuatu situasi dan individu untuk memperoleh maklumat secara terperinci dan mendalam melalui pandangan responden. Kajian kualitatif juga merupakan satu kajian di mana pengkaji bergantung kepada pandangan responden, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan ataupun teks daripada responden, menjelaskan dan menganalisis perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk tema-tema serta menjalankan inquiry dalam bentuk yang subjektif dan bias. Analisis kandungan pula merupakan satu bentuk analisis terhadap bahan-bahan media cetak seperti majalah, jurnal, buku, akhbar, dan sebagainya. Juga bahan-bahan elektronik seperti drama filem, rancangan radio, televisyen, dan papan iklan. Analisis kandungan boleh digunakan dalam pelbagai bidang ilmu seperti politik, sosial, pengurusan, pendidikan, dan lain-lain. Analisis kandungan secara kajian kualitatif lebih melihat kepada teks sebagai interpretasi, makna secara dalaman dan juga subjektif. Kajian mengenal pasti tentang konsep Confucianism yang merupakan aliran bukan agama secara mutlak dan hanya aliran falsafah semata. Confucianism tidak menekankan struktur agama dan hukuman serta bertujuan untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia. Kepercayaan terhadap penglibatan nenek moyang menjadi panduan dalam kehidupan seharian dalam aliran Confucianism. Kajian ini juga membincangkan ajaran yang terkandung dalam aliran Confucianism. Ajaran ini diasaskan oleh tokoh peradaban Cina, Kungfuzi, dan bukan berdasarkan agama malah moraliti manusia sendiri. Seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Analisis dokumen digunakan sebagai kaedah pengumpulan data kajian ini bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Analisis dokumen merupakan salah satu teknik kajian kualitatif yang merupakan salah satu kaedah selain etnologi, teori terbalas, fenomenologi, dan kajian sejarah yang digunakan untuk tujuan menganalisis data dokumen dan temu bual berbentuk teks. Antara bahan bercetak termasuklah buku teks, biografi, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Manakala, antara bahan elektronik pula termasuk laman sesawang, drama, rancangan radio, papan iklan, dan sebagainya. Salah satu dokumen yang digunakan dalam kajian ini ialah laman sesawang yang merupakan bahan elektronik. Internet digunakan sebagai sumber rujukan untuk memahami lebih mendalam tentang konsep aliran Confucianism dan asal-usul aliran ini. Dengan menggunakan internet, sumber rujukan kajian dapat diperoleh dengan mudah di samping mendapat pelbagai sumber yang dapat dikaji. Akhir sekali adalah kaedah analisis data. Data yang dikumpulkan dalam kajian ini dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan. Kaedah ini memerlukan pengkaji untuk mengeluarkan kesemua data yang berkaitan dengan objektif kajian daripada dokumen-dokumen yang dirujuk seperti artikel, jurnal, buku, tesis, dan termasuklah daripada data yang diperoleh daripada laman sesawang. Data-data yang dibincangkan memfokuskan kepada objektif kajian, yaitu mengenal pasti aliran konsep Confucianism dan juga membincangkan ajaran yang terkandung dalam aliran Confucianism. Melalui objektif tersebut, kajian yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan memudahkan dalam melakukan pencarian maklumat yang diperlukan. Salam sejahtera. Seterusnya, saya Andre McElvin dengan nomor kat matriks 2022483768 akan membentangkan bagian pertama bagi dapatan kajian, yaitu latar belakang Confucianism. 2500 tahun yang dahulu, terdapat seorang laki yang dilahirkan di sebuah negeri kecil yang terletak di Cina Timur yang dikenali sebagai Lu. Laki tersebut dikenali sebagai Confucius. Confucius membawa cita-cita meneruskan sebuah tradisi dalam tempoh masa yang penuh dengan kehuru-haraan dan kegelapan. Sewaktu Confucius meninggal dunia pada umur 73 tahun, ajaran telah berkembang dan merebak sehingga ke luar negara. Ajaran tersebut dikenal sebagai Confucianism, yang pertama kali dikesankan di jejak 2500 tahun yang dahulu. Confucius mengatakan bahwa dia bukanlah pengasas sebenarnya Confucianism, tapi hanya seorang pengantara. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan lagi bahwa dia telah meninggalkan impak yang besar terhadap aliran ini.
Confucius juga dikenali sebagai Master Kong. Confucius tinggal dalam sebuah tempo masa dalam sejarah yang dikenali sebagai dinasti Zhou. Struktur politik Zhou sudah lama mulai terjejas. Oleh yang demikian, Confucius coba memulihkan dengan menyebarkan ajarannya yang bersandarkan pembangunan sifat moral, terutamanya dalam kalangan pemerintah dan ilmuwan. Confucius percaya bahwa terdapat 3 prinsip utama kepada sifat moral, yaitu kemanusiaan atau Ren, kedua, ritual yang bersesuaian atau Li, dan ketiga, hormat dari anak, Zhao. Zhao kemudiannya akan menjadi sebuah prinsip yang terkenal dalam ajaran Confucianism. Selepas kematian Confucius, pengikutnya 3 hingga 4 generasi kemudian menyusun dan menggabungkan ajarannya dalam satu buku yang dikenali sebagai Dunyu atau Analect of Confucius. Dinasti Qing, di mana sekumpulan etnik yang bukan Cina merupakan empire dinasti yang terakhir. Mereka dikenali sebagai Manchus. Pada ujung abad ke-18, Maharaja Qing menolak permintaan Raja George III, yaitu seorang raja British, untuk menjalinkan hubungan perdagangan. Daripada tindakan tersebut, British mulai menanam candu di India dan menjualnya secara haram di Cina. Ini menyebabkan satu perang tercetus yang dinamakan sebagai Opium Wars. Pada masa yang sama, Jepun yang semakin bangkit dalam bidang perindustrian juga telah mengalahkan Cina dalam peperangan Sino-Jepun pada tahun 1865. Kejatuhan Cina telah menyebabkan pemaju menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semula Cina, tetapi tidak berkesan. Dinasti Qing jatuh pada tahun 1911 dan digantikan dengan Republik Cina atau Republic of China, ROC. Parti Komunis Cina mula berkembang sekitar tahun 1920-an dengan Mao Zedong yang membangkit sebagai ketua parti untuk menentang Republik Cina yang pada mulanya penuh dengan korupsi dan kelemahan. Perang di antara dua parti ini diberhentikan seketika semasa Perang Dunia Kedua bagi menentang Jepun dan dimulakan semula selepas pengakhiran Perang Dunia tersebut. Persaingan di antara Parti Komunis dengan Parti Nasionalis diakhiri dengan kemenangan Parti Komunis. Mao Zedong mengisyaratkan bahwa Cina sudah dibangkitkan selepas 50 tahun dalam keadaan kucak kacir. Sebelum kejatuhan dinasti Qing lagi, Confucianism sudah diberikan kritikan yang kasar daripada sebuah gerakan yang dikenali sebagai New Culture Movement yang ingin membanteras budaya lama Cina yang menghalang Cina daripada menjadi sebuah negara yang modern. Confucianism merupakan salah satu budaya tersebut. Walau yang demikian, terdapat beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa Confucianism boleh dimajukan dengan penglibatan agama Buddha dan falsafah Barat. Confucianism ditolak pada awal abad ke-20, terutamanya selepas kemenangan Parti Komunis yang berjaya mengambil alih kuasa Cina. Confucianism ditentang disebabkan unsur hierarki sosial yang berkait rapat dengannya, serta dipandang sebagai sebuah ideologi yang tua dan ketinggalan zaman. Confucianism membawa pengaruh besar terhadap besar luar Cina melalui Community of Common Destiny atau CCD pada era Presiden Xi Jinping. Tempo keterbukaan Cina telah menyebabkan nilai-nilai budaya asli terhakis. Ini secara tidak langsung dalam membuka mata pemimpin Cina untuk kembali kepada ciri-ciri bangsa Cina sendiri dalam membuat dasar luar. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa Confucianism membawa pengaruh besar terhadap latar belakang setiap keputusan dasar luar Cina. Confucianism yang telah tersebar luas di luar Cina telah banyak membawa kesan dan impak di negara lain. Korea Selatan pernah menjadi sebuah negara yang miskin disebabkan kemusnahan berpunca daripada Perang Korea. Walau bagaimanapun, ajaran Confucius telah melahirkan semangat yang tinggi dalam setiap ahli masyarakat Korea Selatan. Oleh yang demikian, Korea Selatan berjaya menjadi sebuah negara yang maju. Selepas itu, saya, Angelo Adriano, dengan nomor matriks 2022-871-334 akan membentuk. Selepas itu, saya, Angelo Adriano, dengan nomor matriks 2022-871-334 akan membentangkan mengenai ajaran yang terkandung dalam aliran Confucianisme. Salah satu ialah Ren yang membawa maksud kemanusiaan, yang kedua yaitu Li yang bermaksud kesusilaan, yang ketiga ajaran Yi yang bermaksud keadilan, keempat yaitu ajaran Xin yang membawa maksud sikap yang boleh dipercayai, dan akhir sekali yaitu ajaran Se yang membawa maksud kebijaksanaan. Yang pertama adalah Li. Konsep Li adalah sebuah pemahaman neo-Konfusianisme dan dari pemikiran Susi yang utama dalam seluruh ajaran Konfusianisme. Karena tanpanya sesuatu itu tidak akan wujud. Li juga mempunyai perhubungan dengan ajaran konsep lain seperti Qi dan Taiji. Kedua ajaran Qi dan Li mempunyai perbezaan terdapat di segi kewujudan alam semesta. Karena ajaran Qi lebih mengajarkan konsep kewujudan dari segi ciri-ciri yang mempunyai fisikal, contoh manusia, haiwan, dan benda yang boleh dilihat dan dirasa. Ajaran yang menekankan kepercayaan terhadap perkara yang berkait rapat dalam kehidupan, yang memberi kesan terhadap sekelilingnya. Seterusnya, perkataan Xin berasal daripada gabungan Ren yang bermaksud manusia dan Yen yang bermaksud kata-kata atau ucapan. Secara logiknya, jika seseorang menepati janji, maka individu layak dipercayai.
Ajaran ini sangat penting karena kepercayaan menimbulkan keyakinan kepada individu lain. Berdasarkan kajian Winnie Song, kepercayaan kepada seseorang bukanlah mudah dan memerlukan masa untuk orang lain menerima kepercayaan dari kita. Dalam kajian beliau, Confucius berpendapat Xin merupakan etika yang paling dimiliki oleh seseorang untuk meningkatkan pribadi diri. Sifat Xin berkait rapat dengan Zong yang bermaksud kesetiaan dan Zheng yang bermaksud keikhlasan. Selain itu, berdasarkan Cecilia Wu, Confucius menggunakan Xin dalam kira-kira 20 petikan dalam Analek. Ini membuktikan bahwa Xin etika yang penting dalam aliran Konfusianisme dalam konteks sosial dan politik. Oleh itu, dengan memahami mendalam tentang sifat Xin, seseorang dapat mengaplikasikan sifat Xin dalam kehidupan seharian. Selepas itu, berdasarkan Timothy Evans, Zi membawa maksud kebijaksanaan. Ajaran ini menekankan aspek kesadaran untuk memikir dengan bijaksana dalam apa jua keadaan atau keputusan yang diambil. Apabila membuat kesilapan, individu tersebut haruslah sedia mempelajari dan menerima teguran daripada orang lain dan tidak malu untuk bertanya sekiranya tidak memahami sesuatu perkara. Z merupakan gabungan kata yang membawa maksud mengetahui atau menyadari. Ajaran Z membolehkan seseorang untuk melakukan perkara yang betul dalam segala hal, melakukan kelakuan yang sesuai dalam sosial. Berdasarkan Ardell, kebijaksanaan merupakan suatu kombinasi antara dimensi kognitif, reflektif, dan efektif. Kebijaksanaan juga merupakan suatu proses yang menunjukkan seseorang individu itu memiliki kematangan dalam menerapkan ketiga-tiga dimensi tersebut dalam kehidupan seharian. Perkara ini dapat dilihat apabila ketiga-tiga dimensi ini saling berkait secara harmonis dan melahirkan sikap atau perilaku yang matang dan terpuji dalam menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan. Selain 5 prinsip itu, Konfusianisme juga memperkenalkan 5 hubungan sosial yang dikenali sebagai konsep Wu. Pertama sekali adalah hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hubungan kedua di antara ibu bapa dan anak. Yang ketiga, hubungan antara suami dan istri. Keempat, yaitu hubungan antara adik-beradik. Dan akhir sekali adalah hubungan antara kawan. Pertama adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dalam konsep Wu, hubungan ini merupakan tonggak keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan negara. Dalam konteks pemerintah, dianggap sebagai seorang bapak dan rakyat sebagai seorang anak. Kepemimpinan yang berintegriti mempamerkan kepribadian terpuji dan sekaligus menawan hati rakyat. Ini akan melahirkan rakyat yang bersasiat tinggi, berbudi pekerti, dan berbudaya maju. Seterusnya adalah hubungan antara ibu bapak dengan anak. Dalam konsep Wu, hubungan ini menitik berat ketaatan dan kebaktian terhadap kedua orang tua. Ini memberi gambaran tentang penghargaan diberikan anak kepada ibu dan bapak atas usaha serta pengorbanan dalam membesarkan anak. Pengabaian terhadap tanggung jawab ke atas ibu bapak dianggap sebagai penderhakaan dan merupakan aib besar terhadap anak. Selepas itu adalah hubungan antara suami dan istri. Dalam konsep Wu, menyatakan bahwa seorang suami bertanggung jawab dalam menyediakan keperluan asas seperti tempat kediaman, makanan, dan keuangan, manakala istri pula haruslah taat dan menghormati suami serta mengurus urusan rumah tangga. Hal ini akan mengeratkan silaturahim antara mereka. Selain itu adalah hubungan antara adik-beradik. Dalam konsep Wu, pengutamaan terhadap sikap sopan santun ditekankan dan sifat tolong-menolong amat dituntut dalam masyarakat ini. Adik-beradik haruslah prihatin dan hormat antara satu sama lain agar keharmonian dalam keluarga boleh dijaga. Secara keseluruhannya, melalui kajian ini, kita dapat simpulkan bahwa aliran Confucianism ini bukanlah berdasarkan agama, namun hanya falsafah semata-mata. Aliran ini bertujuan untuk meningkatkan etika dan juga moral dalam kehidupan manusia. Dalam kajian ini juga, konsep aliran Confucianism juga telah diterangkan bersamaan dengan ajaran yang terkandung dalam aliran tersebut. Aliran ini menjadi panduan dalam kehidupan manusia untuk menjadi insan yang berakhlak dan berguna untuk masa kini. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.